Padahal kita pergi ni bukan maksud nak perang ni asalnya, nak pergi buat ibadat. Tapi kalau dia bunuh, kita akan perang. Itu berlaku dalam peristiwa ni juga. Banyak perkara lah yang berlaku dalam peristiwa ni. Lepas pada tu dia buat perundingan lah. Perundingan tahun ni tak boleh, tahun depan boleh. Tahun depan boleh pun dengan syarat, mari tak bawa senjata. Asas benarnya kalau ada pun, itu pun dalam sarung, dengan syarat-syarat lah dia buat. Tahun yang ketujuh. Tahun yang ketujuh tu orang panggil tahun Umratul Qadha. Umrah Qadha. Pasal tahun yang kena ni tak jadi kan, kena batal tengah jalan tu. Jadi Qadha lah tahun depan. Tahun depan tu mereka benarkan. Ni cerita tu lah. Dalam peristiwa ni, hak ni tak ada saat ni. Bila tak ada siapa, siapa tu pun gak kita kata peluh Nabi SAW. Ummu Sulaim, mak kepada Anas, dia kiki tu Nabi tidur di rumah dia kan, atas tikar lekat peluh dia kiki. Pasal apa? Bau wangi peluh Nabi SAW. Dia bubur dalam bekas, dalam botol ke apa, wangi. Kohok Nabi SAW, air ludah dia pun lagu tu jugalah kira-kira. Nak kembali apa kan lagu tu. Dan orang yang kita sayang, kalau orang yang kita sayang, tak ada apa. Tak ada apa. Nabi SAW ni sahabat-sahabat dia sayang, apa lagi dia bersih. Nabi SAW ni orang comel. Dia tidak pakai koksir. Hak kita panggil makruh, dia tidak pakai. Bawang putih, dia tidak pakai. Kira-kiranya tubuh dia tu tak ada, tak molek. Dalam keadaan tu, kalau sahabat buat gitu, benar sahabat, apa lagi boleh jadi pada ketika tu Tuhan nak bui nampak banyak kan perkara berlaku. Hak tubik ngukuk jari-jari ni, air, ambil air semaya. Peristiwa tu juga banyak berlaku tu, mukjizat. Boleh jadi Tuhan bui pada masa tu, pada pandangan orang kafir nampak air ludah, nampak kohok, tapi sebenarnya benda tu sudah berubah keadaannya sebagai mukjizat kepada Nabi dia. Boleh berlaku. Kalau kita nak kata sokmo lagu ni, tak ada dalil yang menunjukkan sokmo. Tidak, kita tak boleh anggap begitu. Dan Nabi SAW, dia tak suka orang hormat ke dia sangat, sampai orang berdiri kerana dia pergi pun dia tak suka. Apa lagi kalau nak jadi orang ni, jadi hamba dia, jadi ndek dia, kita kan dia tak suka lagu tu. Hak ni ada peristiwa khusus. Hak Imam Bukhari buat apa ni kesimpulan daripada hadis ni apa dia? Kohok tu tidak najis. Tu. Kalau najis Nabi tak akan lak. Kalau kata nak ambil berkat ni dengan benda yang suci, bukan najis. Benda najis tak pernah diajar oleh agama kita nak ambil berkat dengan benda najis. Ajaran sesat ada lah. Ajaran Islam tak ada lagu tu. Kalau buat gini menunjukkan tidak najis, suci. Hak orang lain pun, bukan hak Nabi, orang lain pun suci juga. Kalau pun bau busuk pun, bau busuk soal lain. Tapi air ludah, kohok ke apa tu tidak najis. Ada penyakit dalam tu, ada kuman, ada kan, itu soal lain. Tu kita kena beringatlah, tak boleh main-main kau ni pun. Tapi nak ayat pada dasarnya, pada asasnya tidak najis. Tu ya. Lepas pada tu, di sini dia sebut dalam hadis ni, dia sebut Nabi SAW ludah dalam kain dia. Ludah dalam kain dia. Dalam riwayat yang lain disebut tengah semaya, dia ludah dalam kain dia. Kain sapu tangan kau, ataupun kain dia buat selimut tu lah, dia ludah. Maknanya meludah pada ketika sembahyang tak apa. So, yang kedua, air ludah tu tidak najis, sebab kain tu dia pakai tu. Kalau kita kata tidak dalam sembahyang pun, apa yang ludahnya kalau najis, tak patutnya mencemarkan pakaian tu, mengotorkan pakaian tu. Semuanya menunjukkan bahawa air ludah itu tidak najis. Zaman dulu Nabi SAW ajar, kalau seseorang tu nak meludah ketika sembahyang, dia ludahlah balik kiri dia. Ketika sembahyang, ludah balik kiri. Lepas tu dia kambuhlah dengan pasir. Kalau balik kiri dia tu ada orang, maka ludah dekat kaki dia depan. Lepas tu dia kambuhlah. Kalau kita lah ni jangan buat lagu tu. Nah.
Masjid kapek belakang ni. Ada kita kata sampai Nabi buat lagu tu, Nabi suruh buat lagu tu. Dia ada keadaan dia. Ada keadaan dia. Pasir tempat dia tu. Masjid dia tu pasir, lantai dia. Bukannya apa ni? Marmar ataupun kita kata kapek kau tak. Walaupun kita kata kalau kita ludah jadi najis ke? Tak najis. Tapi kan benda tu benda orang kemar. Itulah Imam Bukhari nak ayatnya. Hak kemar pun hakikat dia tidak najis. Tapi kita tak boleh lah buat lagu tu. Sebab kita kata pakai kasut naik atas masjid. Orang zaman sahabat dulu pakai kasut. Maya pakai kasut lagi. Hak mana pakai lipas, dia tak pecah lipas. Pakai kasut. Apa kalau kita nak buat lah ni tak? Tak ada pasal je orang celung lah kita. Tapi kalau nak kira sebenarnya tak apa, tak najis masjid. Kalau tak ada najis lah di kasut kita, dan kita boleh buat sembahyang kalau nak kira. Tetapi keadaan dia tu berbeza. Dia negeri panah, panah kaki. Pakai selipar tu melindungi kaki daripada kepanasan. Pasir kau ataupun anak batu kau panah. Dia ada sebab. Tak apa lagu tu. Dan suatu ketika memang Nabi sendiri pun pakai. Lepas pada tu dia tak pakai. Mana ada sebab-sebab tertentu, ada masa dia lah. Jadi sekarang ni tak boleh. Kalau nak buat juga, jangan kita anggap salah lah. Misalnya tengok semaya tu tak sedap dalam mulut ni, rasa nak meludah, berasa macam ada rambut kau gapo kau misalnya. Buatlah sapu tangan, ambil. Buka. Kalau nak sebelah tangan, nak dua belah tak apa. Kalau kita pergi Mekah tu, Puak Ahmad tu, mazhab Ahmad tu, oh itu benar dia. Buka. Ambil spek ni. Duduk tengah semaya. Lepas tu pakai pula semaya. Dia tak kisah. Pergerakan banyak pun tak apa tu. Tapi kalau kita Syafi'i pun, kalau sekadar saat ni nak ludah, bubuh dalam poket boleh. Jangan duduk tak boleh nak baca ni penuh air liur dalam mulut-mulut ni tak. Sebab anggap tak boleh nak buat. Jangan. Buatlah tu. Terutama kita berasa ada rambut kau, ada gapo kau, buat. Ada nasi kau misal atau apa-apa lah lekat. Buat, bubuh. Jangan telan. Dalam keadaan tu jangan. Jangan kita ingat tak boleh. Nak meludah tu ketika sembahyang. Nabi sendiri pun meludah. Sebab apa? Sebab benda ni tidak najis. Kalau kena sapu tangan kau, kena kain kau, kena apa kau, tidak najis. Imam Bukhari nak cerita dalam bab air suci ni, maknanya kalau air ludah hingus masuk dalam air, tidak menajiskan air. Kita boleh buat ambil air sembahyang, kita boleh buat mandi junub dan sebagainya boleh. Soal kemar itu soal lain. Ada orang kemar, ada orang tidak kemar kan. Kalau kemar tak susah lah. Ambil air lain, kita hak banyak air ni tak apalah. Tapi kalau orang hak susah air tu kan, dia jadi biasa pula. Tidaklah jadi cerewet sangat kita kata. Kalau susah ni, hak cerewet sangat ni hak senang lah. Hak senang. Maknanya tidak menajiskan. Hak tu yang Imam Bukhari nak bayar. Cuma tadi ada sini kita nak sikit lah. Urwah meriwayatkan daripada Miswar dan Marwan. Tadi kan dalam tajuk tadi 70. Miswar dan Marwan, setengah-setengah orang, bukan orang biasa lah. Dalam kitab-kitab ni pun dia ada juga. Dia persoalkan apa Imam Bukhari ambil daripada Marwan. Sedangkan Marwan ni orang tak boleh. Dia kata apa Imam Bukhari ambil. Di sini Miswar dan Marwan, dua orang dia kapuh dua tu. Ada juga yang menjawab, dia kata dia tidak ambil daripada Marwan saja, dia ambil daripada Miswar juga sekali itu. Mana sandaran sebenarnya Miswar, Marwan ni sebagai penyokong saja. Tapi ada juga yang tidak setuju. Tak payah. Apa Imam Bukhari ambil? Dia duk bertikaikan. Sebenarnya Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir dia ada tulis tentang Marwan. Marwan ni orang molek, tak ada apa-apa. Dia tak ada sebut apa-apa benda hak tak molek.
Tetapi